Assalamualaikum dan salam bahagia bertemu kembali dalam Fokus hari ini edisi 12 Oktober 2015. Saya Zubazi Yusof. Dan saya Deti Zaidi, Fokus Niaga Tempatan dan Antarabangsa terkini dan terbaik kami sediakan untuk anda. Paparan utama Fokus hari ini 12 Oktober 2015. Kadar tol di semua 8 lebuh raya plus kekal. Bekas Naib Ketua UMNO bahagian Batu Kawan dan Peguam Matthias Chan Wen Chia didakwa. Petronas akan menjalankan aktiviti eksplorasi dan penilaian secara agresif. Tiada ancaman secara langsung dan bukti kukuh wujudnya elemen militan Negara Islam IS bertapak di pantai timur Sabah. Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata pasukan keselamatan tidak boleh memandang ringan kerana kawasan perairan timur Sabah sering berhadapan dengan pelbagai isu keselamatan yang membabitkan jenayah rentas sempadan serta elemen militan yang dibawa masuk dari selatan Filipina. Katanya pada ketika ini, pengaruh IS dipercayai mendapat sambutan kalangan kumpulan pengganas dan pemisah di selatan Filipina berikutan pemimpin beberapa kumpulan tersebut menyatakan kesetiaan kepada pemimpin IS Abu Bakar al-Baghdadi pada tahun lalu. Secara tidak langsung, unsur ekstremis ini berupaya mempengaruhi sebuah kumpulan di Sabah melalui jaringan pengganas yang sedia terjalin. Katanya pada kenyataan media pada lawatan ke Pangkalan Laut Tun Sharifah Raziah di perairan dekat sini hari ini. Katanya selain itu, ancaman militan itu turut berkait dengan 5 anggota militan rakyat Malaysia yang kini bersembunyi di selatan Filipina. Bercakap kepada pemberita selepas lawatan itu, Hishamuddin berkata militan merupakan ancaman yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan untuk ditangani secara menyeluruh. Beliau berkata perancangan mewujudkan wilayah Islamiah di Laut Sulu oleh militan IS di selatan Filipina memerlukan kerajaan membuat persiapan proaktif untuk menanganinya. Baiklah, dan ini sedikit perkembangan murid orang asli. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM akan mengehadkan lawatan orang ramai terhadap 2 murid orang asli Sekolah Kebangsaan Tohoi yang dirawat di Hospital Raja Perempuan Zainab II bagi melancarkan proses pemulihan kanak-kanak terbabit. Menterinya Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata walaupun tahap kesihatan kanak-kanak itu bertambah baik sejak menjalani rawatan di hospital berkenaan dari sudut psikososial, mereka masih lemah selepas hilang dalam hutan selama 48 hari. Dan mengulas lanjut, Rohani berkata berita berkaitan perkembangan kesihatan kanak-kanak berkenaan akan dikeluarkan dari semasa ke semasa melalui HRPZ 2 ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kelantan. Dan selain itu, beliau berkata tahap kesihatan kanak-kanak berkenaan turut menunjukkan perkembangan positif apabila berat badan mereka naik kira-kira 1 kilogram. Dalam perkembangan berasingan, Malaysia memerlukan antara 500 ke 600 pakar kecemasan untuk ditempatkan di hospital seluruh negara dalam masa 5 tahun lagi. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya berkata, ketika ini negara hanya mempunyai 205 pakar kecemasan dan ia tidak mencukupi untuk menampung keperluan kes. Datuk Seri Hilmi berkata kemalangan jalan raya yang mencatatkan purata kematian 23.6 bagi setiap 100,000 penduduk di negara ini menjadi penyumbang utama kes kecemasan dan ia amat tinggi berbanding nisbah 18 bagi setiap 100,000 penduduk dunia. Satu perkara yang kita amat bimbang, dalam itu kita kena bersedia sentiasa dengan emergency preparedness ya, di kalangan hospital kita dan semua hospital dah ada pakar-pakar traumatologi ya, pakar-pakar emergency physician ya, yang terdapat di Malaysia ni 205 dan bidang ini rupanya mendapat tarikan menarik minat ramai doktor-doktor muda untuk belajar mendapatkan master's degree dalam bidang ini. Beliau bercakap pada sidang media selepas merasmikan persidangan antarabangsa mengenai klinikal dan perubatan kecemasan kali keempat ICAM 2015 di Pusat Dagangan Dunia Putra hari ini.
Seramai 500 peserta dari dalam dan luar negara menghadiri persidangan 3 hari bermula hari ini yang dianjurkan oleh Malaysia Society for Traumatology and Emergency Medicine MASTEM. Turut hadir Presiden MASTEM yang juga pengerusi ICAM 2015, Profesor Datuk Seri Dr. Abu Hassan Asari Abdullah. Mengenai persidangan itu, Dr. Hilmi berkata kehadiran penceramah tempatan dan antarabangsa yang pakar dalam bidang perubatan kecemasan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran para peserta. Indeks pengeluaran perindustrian IPP meningkat 3% pada Ogos 2015 berbanding bulan yang sama tahun lepas. Menurut Jabatan Perangkaan dalam satu kenyataan hari ini, peningkatan pada Ogos 2015 disokong oleh pertumbuhan positif dalam indeks pembuatan 4.3% dan indeks elektrik 15.9%. Bagaimanapun, indeks perlombongan susut sebanyak 3.4%. IPP pada Julai 2015 kekal tidak berubah pada 6.1% tahun ke tahun. Dalam terma pelarasan musim, IPP pada Ogos 2015 turun sebanyak 0.9%. Bulan ke bulan berikutan penurunan indeks perlombongan sebanyak 10.2%. Sementara itu, indeks bagi pembuatan dan elektrik meningkat masing-masing sebanyak 1.9% dan 19.8%. Jabatan itu berkata output sektor pembuatan berkembang 4.3% pada Ogos 2015 selepas kenaikan 4.2% pada Julai 2015. Subsektor utama yang mencatatkan peningkatan pada Ogos 2015 ialah produk peralatan elektrik dan elektronik 11.7%, makanan, minuman dan tembakau 4.7% dan produk mineral bukan logam, logam asas dan produk logam yang direka 3.7%. Pelarasan musim berasaskan bulan ke bulan bagi output pembuatan menunjukkan peningkatan 1.9% pada Ogos 2015. Kementerian Kerja Raya hari ini menguatkuasakan perintah kepada semua pembinaan pemaju swasta lebih RM50 juta dan projek pembinaan kerajaan yang melebihi RM10 juta wajib menggunakan kaedah sistem bangunan berindustri IBS. Menterinya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata ini bagi memastikan reka bentuk pembinaan yang lebih seragam, mengurangkan tempoh pembinaan sekaligus meningkatkan kualiti pembinaan di negara ini. Datuk Seri Fadilah berkata dengan menggunakan aplikasi teknologi IBS, kementerian akan dapat menggunapakai standard rekaan prakelulusan plan mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Bercakap selepas mengadakan sesi dialog tertutup bersama syarikat berprestasi tinggi teras di Damansara hari ini, Fadilah berkata IBS adalah satu kaedah pembinaan di mana komponen dikilangkan dalam persekitaran yang terkawal, sama ada di dalam atau di luar tapak yang diletakkan dan dipasang untuk kerja-kerja pembinaan. Beliau berkata kementerian kini sedang berusaha memastikan setiap projek perluasan jaringan diteruskan dan disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan, termasuk projek lebuh raya pesisiran pantai barat yang sudah bermula April lalu. Sedikit laporan keuangan, ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini berikutan kegiatan pengambilan untung selepas rally minggu lalu. Siang tadi ringgit disebut harga pada 4.1700 berbanding dolar daripada 4.1310 pada penutupan Jumaat. Ringgit rali ke paras tertinggi dalam 7 minggu kepada 4.1310 Jumaat lalu berbanding 4.4100 pada Jumaat minggu sebelumnya berikutan sentimen yang lebih baik. Peniaga bagaimanapun berkata sentimen adalah positif bagi ringgit kerana mata wang serantau kekal dalam jajaran menaik berikutan tren penyusutan dolar Amerika Syarikat. Ringgit juga rendah berbanding mata wang utama lain. Ia jatuh berbanding dolar Singapura kepada 2.9769 daripada 2.9587 minggu lalu dan susut berbanding yen kepada 3.4712 daripada 3.4356 hujung minggu lalu. Berbanding pound British, ringgit susut kepada 6.3889 daripada 6.3448 Jumaat lalu dan berbanding euro, ia susut kepada 4.7400 daripada 4.6775 sebelumnya.